Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terputus. Maaf. Mungkin kawasan coverage yang tidak elok. Baik. Sambung balik. Kita sebut tadi. Yang sebut apa kita tanam ni tuan-tuan? Tanam ni kita nak putuskan hubungan kita dengan hal tersebut. Dengan contoh kuku kita tanam, rambut kita tanam, apa lagi kita tanam, benda-benda berkaitan kita, najis ke apa sebagainya kita tanam, tertanam kan, tertanam dalam tanah dan sebagainya. Maka bila tanam tadi kita putuskan, umpama apa dia, mengambil kias dia, kias apa dia, kias tulang itu makanan jin. Bagaimana tulang tu makanan jin, nak jadi makanan jin? Takkan sup tulang tu makanan jin juga? Okey, faham dia apa maksud tulang tu makanan jin. Apabila tulang tu kita tak hendak dan kita jatuh ke tanah atau kita tanam ke tanah, automatically jin akan consider itu adalah makanan dia. Sebab itu tidak boleh beristinja dengan tulang. Kerana tulang adalah makanan saudaramu. Siapa dia? Jin. Baik. Jadi kita tanam. Benda yang kita tanam tadi putus dengan kita. Jangan bimbang. Sebab itu perlu kita ada kehalusan dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita. Contoh bab buang ni sebagainya, kita kena buang. Kena buang dengan tanam dia. Tanam akannya. Tolong tanam. Jangan biarkan dia jadi macam kita sebut biar duduk kat dalam tu sampah dan sebagainya. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Sebab tu kena hati-hati sebab supaya kita nak bagi faham kepada masyarakat bagaimana gambar boleh jadi sihir. Gambar tu sebagai isyarat saja, tak ada apa-apa tuan-tuan. Jangan bimbang. Saya nak beritahu ni tuan-tuan, bukan supaya lepas ni tuan-tuan rancak lagi upload gambar dan sebagainya. Tak, ini suatu sudut knowledge, supaya knowledge tuan-tuan faham kita satu benda tu tak jadi dengan mudah. Dia tak jadi dengan mudah. Tak jadi mudah macam sebelum ni cerita dengan gambar dia ambil dari Facebook dan orang tu upload gambar selfie dan sebagainya dan buat sihir. Tak semudah tu. Syarat dia mesti ada 3 tadi, iaitu resam tubuh, dia mesti ada isyarat tubuh, dia mesti ada tapa tubuh. Ataupun tak dapat 3-3, dapat salah satu pun insya-Allah Allah izinkan jadi. Sebab apa? Sebab apa Allah izinkan jadi? Kerana Allah telah memberi ujian. Ini ujian Allah kepada orang yang beriman. Bagaimana kita nak beriman dengan perkara gaib seperti ini berlaku ni semua. Baik. Jadi itulah gambaran sedikit. Saya nak beritahu tuan-tuan sebelum itu tanya macam mana sihir jadi. Ini sebut cara sihir jadi. Saya beritahu ni tuan-tuan supaya tuan-tuan jaga diri. Tolong jaga diri. Gambar bukan satu benda yang terlalu teruk lah untuk kita kata jadi mudah je sihir. Yang paling penting ialah jaga itu. Kulit kita ni jaga apa-apa ke tisu dalam badan kita buang macam tu. Orang perhati tau tuan-tuan. Musuh kita sekeliling. Musuh paling nyata syaitan. Jadi sebab tu kita kata kena hati-hati, kena jaga. Dan kita kata orang yang buat sihir kita ni bukan orang yang tak kenal kita. Orang yang buat sihir kita ni adalah orang yang kenal kita. Sebab tu kita kata berhati-hati. Tapi jangan ambil sikap skeptikal pula. Orang jiran rumah jelin kita kata orang ni lah buat sihir aku. Tak, bukan. Jangan bersikap begitu. Kita ngambil sikap berhati-hati. Ngambil sikap hati-hati ni dengan isyarat. Jangan pandang orang lain. Pandang diri kita. Jaga diri kita. Dan jaga diri yang paling utama sekali adalah nombor 1, sentiasa berwuduk. Sentiasakan diri dalam keadaan berwuduk. Baik tuan-tuan, tentang gambar. Bagaimana gambar tu pula boleh menjadi satu syarat lain untuk jadi sihir ni tadi. Sebab tu kalau kita tengok petua nak ambil gambar supaya orang tak boleh buat kita dan sebagainya, apa dia mereka buat? Mereka ambil gambar, mata pandang ke lain. Satu. Keduanya mereka matikan diri. Sewaktu ambil gambar. Memanglah ambil gambar tu mati dah. Tapi kita kata matikan diri, kita kata petua jangan bernafas sewaktu orang ambil gambar. Iaitu tongkat lidah. Ini petua. Jangan ambil sebagai satu benda yang pegang betul-betul petua. Tongkat lidah. Tongkat lidah tu ditongkat ke langit kita. Ke langit, mulut langit dan dalam keadaan kita tahan nafas. Maksudnya yang tu dipanggil matikan diri. Ini antara petua supaya terelak gambar yang kita ambil gambar ni tadi tidak menjadi syarat tambahan kepada sihir tu nak jadi. Baik. Tapi jangan bimbang tuan-tuan, dengan gambar itself sihir takkan jadi. Ini saya berani cakap begini sebab kita mengambil rujukan yang berbagai dan saya tahu permainan sihir ni. Kita tahu bagaimana dan ia ada syarat dan rukun dia. Yang mana tidak lengkap, benda tu tidak akan jadi. Baik. Lain pada tu tentang saka, orang tanya tadi adakah 80% saka, orang Melayu bersaka. Teruk sangat Melayu ni tuan-tuan. Sampai 80% bersaka. Tolong siapa yang cakap macam tu bertaubat banyak-banyak. Jadi fitnah.
Jadi fitnah. Saya tahu siapa yang sebut, dan kalau pandang dia tengok video ni tadi, saya bukan berniat nak biadab dan sebagainya. Tolong hentikan hipotesis yang tidak ada relevan. Tolong. Saya nanti kalau saya tegur sudah lembut. Sebelum saya tegur dengan lembut. Tapi makin rancak tentang dakwaan orang ni bersihir, orang tu bersihir dan sebagainya. Semakin rancak. Jadi saya terpaksa tegur dengan cara begini supaya biar tersedar sikit. Nanti biarlah orang nak kata saya je yang baik macam dia saja yang betul dan sebagainya. Tak. Tolong hadirkan bagaimana yang nak catat hipotesis bahawa 90% atau 80% orang Melayu itu bersaka. Benda ini adalah tidak relevan. Tolong. Benda ni tidak relevan. Dan ia menjadi fitnah kepada datuk nenek moyang kita dahulu. Bahaya. Terlalu bahaya. Fitnah. Tuan-tuan, baik. Lain untuk penjagaan diri kita sentiasa berwuduk, sentiasa berwuduk. Dan kita sebut pakaian pakaian dalam kita, lelaki atau perempuan, kedua-dua orang, selesai saja pakai, jangan simpan. Sekurang-kurangnya rendam. Biar hilang bau tadi. Supaya tuan-tuan, bagaimana, sebab apa dia jadi bau ni menjadi penting? Bau ni adalah sifatnya jauhar, benda yang tak tersentuh dengan pegang. Kita tak boleh pegang bau. Tak ada orang boleh pegang bau, tuan-tuan. Sama juga dengan keadaan jin. Jin dia mengesan kita ni tadi adalah melalui bau. Apa-apa mengesan adalah melalui bau. Sebab itulah kita sebut antara binatang yang kuat dia punya hiduan bau ni anjing. Dan kita faham anjing adalah jelmaan pada jin. Tapi jangan cakap anjing tu adalah jin. Jelmaan. Jelmaan. Ada jin ni bila nak menjelma sebagai binatang, kebanyakan menjelma sebagai anjing. Macam tu maksudnya. Baik, bau. Bila bau ni tadi, sebab itu perubatan Melayu dahulu, mereka apabila merawat orang, untuk orang terkena sihir dan sebagainya, mereka bagi mandi limau. Mandi limau ni fungsi dia apa, tuan-tuan? Hilangkan bau badan yang ada, bau badan yang asal, supaya terputus hubungan, terputus ibu. Kita sebut. Jadi sihir ni ada ibu dia. Ibu ni tadi umpama macam suatu control panel, dia kontrol. Jadi nak putuskan. Jadi bau ni tadi dia tu dimandikan limau. Jadi orang tak faham lagi ni, mandi limau untuk sekian-sekian. Tuan-tuan, apabila kita faham mandi limau tu hilang bau, makanya selain daripada limau pun boleh dengan izin Allah. Contoh kalau saya lazimkan menggunakan apa dia? Gunakan tawas. Mandi dengan tawas. Hilang bau badan juga, hilang bau bekas badan. Simple. Jadi orang hari ni dia tak ada duit limau sampai 41 biji, sampai 60 biji nak kena mandi dan sebagainya. Benda tu costly. Jadi bila costly, benda tu akan menjadikan orang semakin rusing. Jadi hari ni tugas kita dalam perubatan Islam adalah meringankan lagi kebebanan fikiran orang, beban penyakit yang ditanggung. Itu paling penting sekali. Itu prinsip yang kita pegang dalam perubatan Islam. Prinsip paling utama ingat tadi, mengurangkan beban fikiran. Sebab tu jangan tambah beban fikiran dengan cerita benda yang tidak ada asas. Anda bersaka, anda disihir. Sebab tu anda bersaka, anda disihir ni boleh cerita dekat siapa sebenarnya, tuan-tuan? Boleh cerita sesama ahli. A dengan B, sama-sama satu guru belajar dan duduk ni dalam muzakarah, belajar. Simple, boleh. Tapi kepada pesakit yang memang tengah sakit, anda disihir, anda bersaka, anda disantau, anda sekian-sekian, anda disian. Ini menambahkan beban fikiran. Inilah beza perubatan Melayu dan perbomohan Melayu. Sebab tu saya kata, masukkan perubatan Melayu dan perubatan Islam. Jangan masukkan perbomohan Melayu dan perubatan Islam. Bila pengaruh perbomohan Melayu masuk dalam perubatan Islam, inilah jadi cacah merbah. Kacau bilau. Ustaz cakap orang ni saka, ustaz cakap ni. Last kali perubatan Islam yang mendapat nama buruk, tuan-tuan. Saya terpaksa berhadapan dengan sahabat-sahabat doktor, sahabat-sahabat KKM untuk nak explain balik benda ni. Yang mana kebanyakan doktor perubatan, sahabat-sahabat doktor memandang perubatan Islam macam cerita hantu saja. Saya jadi macam susah untuk saya nak explain balik benda ni. Sedangkan perubatan Islam ni terlalu luas. Jadi tolong tuan-tuan, tolong. Perubatan Islam bukan cerita hantu saja, bukan cerita sihir, bukan cerita saka saja. Dan saka saya nak bagi faham, saka tiada yang istilahnya Melayu banyak ni bersaka, ini bersaka, ini bersaka. Dan saka itu bukanlah benda yang boleh dijadikan hujah. Tolong faham betul-betul. Saka bukan satu benda yang boleh dijadikan hujah. Okey, baik. Lain apa lagi saya nak cerita? Rasa untuk yang saya nak kena cerita dah jelas, saya dah ceritakan. Tentang gambar.
jelas tentang gambar, khususnya tentang bagaimana sihir ni jadi, tentang rukun sihir ni tadi, khususnya bagaimana yang kita sebut yang bab saka ni tadi. Saka yang paling penting yang jaga adalah alaqah, istana iblis dalam hati kita, yang mana Rasulullah SAW pun ada, tapi Rasulullah SAW dibersihkan. Ada ke siapa-siapa yang kat luar sana yang dibersihkan oleh Jibril alaihi salam juga? Kalau ada, kalian sudah sumpai ke langit tempat kedudukan kalian. Saya gurau. Baik. Maksudnya tiada tuan-tuan. Rasulullah SAW seorang sahaja. Sebab tu nak cerita kedudukan Rasulullah SAW tadi. Baik, jadi kita hari ni ambil apa sahaja yang di dalam kehidupan Rasulullah SAW tu, bawa ke kehidupan kita. InsyaAllah kita akan terjaga alaqah ni dalam diri. Saka tu, saka tu. Jadi saka-saka buaya, saka rimau dan sebagainya tu tak ada tuan-tuan. Jangan bimbang, tak ada istilahnya sampai jadi mudaratkan, jadi tak boleh solat. Tak. Hari ni malas solat, susah solat, saka punya hal. Siapa yang cakap? Ustaz yang cakap. Jadi tolong para ustaz yang sibuk menyakakan orang, yang mensakakan orang ni, tolong berhenti. Tolong berhenti. Kalian nak marah, boleh marah saya, no worry, boleh, kita boleh jumpa. Saya dah terlalu penat untuk menegur benda ni. Saya terlalu penat untuk tegur. Saya terlalu kita sebut sampai habis uslub untuk saya nak tegur ustaz-ustaz sana yang sibuk mensakakan orang ni. Ada satu kes di Ceras, anak dia ni kena unipolar disorder ni. Dia kena unipolar disorder dan pergi kat ustaz ni. Saya kalau boleh saya nak sebut nama, tapi saya masih menjaga aib. Baik, tapi sakit hati tu ada. Dia pergi, orang ni dah orang susah tuan-tuan. Dia ada cincin kahwin dengan bekas suami dia dan cincin dia simpan sendiri. 4 cincin emas tu dia bagi pada ustaz ni sebab ustaz tu kata cincin itulah tempat duduknya saka sampai anak jadi macam ni. Dan ustaz tu tak tahu pun penyakit anak tu, budak ni. Sampai sekarang cincin tu masih pada ustaz tu setelah 4 tahun ataupun 3 tahun. Dan kakak ni sampai jumpa saya, Allah ini kerja Allah lah kita sebut. Allah temukan saya dan kakak ni bawa dengan anak ni. Ngeza Allah, baru kakak tu dapat buka mata jelas yang anak dia tak ada jin pun. Selama ni hidup selama lebih kurang dekat 12 tahun hidup dia, anak dia jadi macam tak emosi tak stabil dan sebagainya. Semua orang kata bersaka. Sebab tu tuan-tuan, knowledge ni satu benda yang penting. Knowledge satu benda yang penting. Benda yang kena ada. Semua orang Islam kena ada supaya tidak mudah ditipu, tidak mudah kita letak diri kita ni duduk dalam keadaan yang terpengaruh dengan benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. InsyaAllah ada apa-apa nak tanya, InsyaAllah saya buka soalan. Saya ada masa lagi 10 minit. 10 minit saya ada. Kepada yang nak tanya, saya buka kepada yang nak tanya. Mana saya sempat jawab, saya jawab lah, InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, ada yang nak tanya ke? Cuma saya nak ingatkan lagi sekali untuk warga Kelantan, esok di Nilampuri jam 9 pagi pendaftaran dah, boleh dah kita ikut giliran lah. Siapa yang awal dapat awal lah. Kita gitu, kita tak bagi nombor. Kita ada sahabat-sahabat akan tolong jaga di sana giliran. 9 pagi sehingga pukul 12.30 itu sesi pertama. Sesi kedua jam 2.30 petang sehingga jam 5.30 petang. Sesi kedua hari Isnin saya ada bagi alamat, saya terlupa dah alamat tu, di berdekatan dengan USM. Dekatkan USM, tuan-tuan boleh hadir, tapi tu waktu malam pukul 8 malam sehingga 12 malam. Di dekat dengan USM Kubang Krian. Yang lainnya esok pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari, rehat, sambung balik pukul 2.30 sehingga 5.30 kita sambung. Jadi mana yang berkesempatan, yang ada diizinkan Allah untuk hadir, nak periksa diri sendiri sama ada selama ni orang tu kata saka, orang tersihir apa sebagainya, insya-Allah hadir, saya akan buktikan, saya akan nyatakan apa keadaan tuan-tuan dan mengikut disiplin perubatan Islam yang sebenar, mengikut disiplin tabib, ilmu tabib Islam yang sebenar. Kita nak cuba nak jernihkan, jernihkan. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Amboi Ustaz Hafiz, lain macam sekarang
Mentang-mentang dia dah fit, dia dah handsome, dia mulalah dia buat macam-macam InsyaAllah Puan Hafizah, mudah-mudahan Allah izinkan masa untuk kita sebab knowledge satu benda penting, ilmu satu benda yang penting Afwan. Salam Ustaz, orang tua tidur malam berbual kuat, kadang-kadang pekik, adakah itu gangguan atau diri sendiri? Okey, dia tidur malam sebagainya, kita sebut dia gangguan tidur yang berkaitan dengan kita sebut sistem badan lah, sistem ingatan dia dan sebagainya. Sistem ingatan dia, orang tua, terutama orang tua lah. Kalau kita sebut hormon melatonin yang tidak stabil. Itu senang cerita dalam bahasa orang kampung saya. Dalam bahasa orang kampung saya, hormon melatonin yang tidak stabil, maka dia akan jerit-jerit, meracau-racau dan sebagainya. Cara dia nak sedarkan macam mana, jangan terus kejutkan. Untuk orang yang begini, pergi dekat dia, pegang ibu jari kaki dia. Pegang ibu jari kaki dia tu, tarik ke atas. Jangan picit, tarik ke atas, lepas tu lurut di bertis dia. InsyaAllah dia akan sedar dengan supaya hormon dia tu stabil balik. Dan salah satu cara adalah jangan elakkan buka lampu yang terang-terang waktu tidur. Buka lampu yang sama-sama waktu tidur. Ini akan menstabilkan hormon melatonin juga, insyaAllah. Dan bukan gangguan jin, itu adalah gangguan keadaan diri sendiri. Assalamualaikum Ustaz, macam mana minyak dagu boleh jadi kesan kat atas mangsa? Minyak dagu ni jadi macam mana? Minyak dagu ni mangsa dagu daripada orang yang mati meragam. Tahu mati meragam? Mati meragam ni mati dibunuh, mati aksiden, mati aksiden pula ada syarat dia. Mati aksiden tu dengan syarat wajah tak terganggu. Yang lain terganggu, wajah tak terganggu. Dengan syarat. Okey. Ketiganya anak dara, gadis sunti yang kita sebut belum akil baligh. Belum akil baligh lagi dahsyat. Kalau belum akil baligh lagi dahsyat. Kita kata kesan dia tu tadi. Okey, jadi macam mana itu jadi? Dia diambil mayat ni tadi, bomoh duduk di kepala, dia angkat kat dagu. Jadi cerita-cerita potong kepala, bawa saja kepala lagi tu cerita tipu tuan-tuan. Minyak dagu tu tak sampai tahap macam tu. Dia bawa mayat tu betul-betul, gali, bawa, dan momoh ni akan duduk, dia lenggokkan kepala, dia guna lilin, dia layu kepada dagu. Dan dagu ni pula untuk wanita saja. Jangan bimbang, orang lelaki takkan terkena jadi orang eksperimental untuk minyak dagu tuan-tuan, jangan bimbang. Sebab tu penting orang lelaki ada janggut. Baik. Maksudnya, dan diangkat, dia layu, setitik minyak dagu yang dia tu, harga dia kalau dulu dalam RM700, setitik. Dan setitik tu dipuja. Ikutlah, jadi akan beratur kiri kanan nak ambil berapa botol, berapa titik. Itu kaedah minyak dagu. Dan kesan minyak dagu ni macam mana? Apa yang orang itu hendak. Dia nak orang tu jadi gila lah. Tapi kesan dia tu, minyak dagu dia boleh guna sekali, seorang saja. Dia tak boleh ramai-ramai. Dan orang yang minyak dagu ni mesti dia insist, memang dia nak buat auto saja. Jadi minyak dagu ni bukan konsep dia nak guna untuk semua orang, tak boleh. Dia guna seorang saja. Niat dia untuk seorang saja. Tapi dia balik berapa titik yang dia guna tu. Kalau lebih daripada 7 titik, maka dia boleh guna lebih daripada 2 orang, lebih daripada seorang lah. Tapi bayangkanlah kalau 1 titik 700, 7 titik dah 1000, 4900. Jadi itulah kesan dia, ikut apa yang dia nak lah. Apa yang dia nak. Ustaz, apa tanda jin dalam badan? Tanda jin dalam badan? Nak tahu jin ada dalam badan, paling simple sekali, apa yang kita boleh kata kalau ada jin dalam badan? Kita akan rasa tak selesa dan sebagainya. Tapi saya nak beritahu nombor satu, tuan-tuan. Ini yang selalu orang salah faham juga. Nasib baik tanya soalan ni. Pernah dengar tak ada ustaz-ustaz share? Ketahuilah bahawa jin itu mengalir dalam aliran darah anak Adam. Syaitan itu mengalir dalam aliran darah anak Adam. Dan mereka gunakan hujah ni untuk cerita ada jin dalam badan. Jin duduk dalam badan kita. Ada jin dalam badan kita. Baik, sebelum saya nak tegur yang cerita ada jin dalam badan tu, saya nak tegur tentang hadis tu dulu. Hadis tu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih yang mana ashabul wurud hadis ni tadi adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya Safiyah binti Huyai yang baru bernikah dengan Rasulullah SAW, datang di masjid Nabawi, bawa makanan di waktu malam. Tuan-tuan, zaman Rasulullah SAW tak ada lampu jalan, tuan-tuan. Bila tak ada lampu jalan,
dua pemuda Ansar berjalan dan dia nampak susuk tubuh Rasulullah SAW dan nampak susuk tubuh perempuan, dan benda tu berlaku dekat dengan masjid. Jadi mereka ni nampak mereka nak lari, maka Rasulullah SAW pun panggil. Bila nampak nak lari, Rasulullah SAW panggil, datang sini. Maka dari sinilah Rasulullah SAW memberi sabda, jangan kamu bersangka buruk. Rasulullah cerita dulu siapa dia ni. Ini isteri aku yang aku nikahi, Safiyah binti Huyai dan sebagainya. Jangan kamu bersangka buruk. Ketahuilah olehmu, kerana syaitan itu mengalir dalam aliran darah anak Adam. Tapi orang ustaz sekarang ni guna jin. Sayang tuan-tuan, kena faham betul-betul. Jin dengan syaitan benda yang berlainan. Syaitan memang sentiasa dalam badan kita, membisikkan. Jin ni kerja dia lain. Jin ni yang macam menyakitkan, dengan izin Allah menyakitkan. Jadi syaitan ni tugasnya membisikkan benda-benda buruk, benda-benda ni. Sebab tu orang kata benda yang paling dekat dengan perbuatan syaitan, was-was. Jadi kena faham tuan-tuan, hadis ni tadi tidak boleh jadikan hujah nak cerita jin ada dalam badan manusia. Sebab tu kita kena faham, sebenarnya jin ni takut dengan kita tuan-tuan. Amat takut, dan dia takkan duduk dalam badan manusia. Sebab tu saya boleh buktikan siapa yang duk kena berasuk teruk-teruk datang pada saya boleh cerita orang ni ada jin, orang ni tak ada jin. Dia ada cara dia. Dalam ilmu tabib kita panggil ilmu titik 13, ilmu tapak 7 dan sebagainya. Kaedah tapak 7 ini semua ada dalam tabib, ilmu perubatan Melayu. Yang maksudnya dianya kita masuk dalam perubatan Islam nak diagnose, boleh bagi faham. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, elak pukau macam mana? Elak pukau simple sekali. Kita nak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Insya-Allah terelak pukau. Paling simple sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya apa pandangan Ustaz kalau kita jumpa jin perawat boleh tarik jin dan masuk botol? Apa dah betul dah mengarut? Baik. Kalau saya nak jawab soalan ni, benda tu harus berlaku, tetapi kena faham tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu Rasulullah solat dan datang ifrit mengganggu Rasulullah waktu solat, dan Rasulullah SAW menangkap ifrit ni tadi dan genggam, dan para sahabat yang kat belakang nampak perbuatan tersebut. Ini tengah solat jemaah ni. Bila habis solat, para sahabat tanya, ya Rasulullah SAW, adakah itu satu syariat baru dalam solat, perlu tangan genggam macam tu sebagainya? Rasulullah SAW kata tidak. Waktu aku solat tadi, ifrit datang ganggu aku. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini dua konteks. Siapa yang boleh ganggu? Ifrit dia ganggu siapa tuan-tuan? Ganggu Nabi. Boleh tak ifrit ganggu kita? Jatuh standard dia lah tuan-tuan. Jatuh standard lah. Jadi sebab tu siapa mengaku aku diganggu ifrit, aku dirasuk ifrit, ifrit rasa jatuh standard tuan-tuan. Kita bukan taraf untuk dia ganggu tuan-tuan. Baik, balik pada kisah tadi. Sama juga orang kata dirasuk iblis. Mana mungkin iblis datang merasuk kita tuan-tuan? Iblis bukan kerja dia merasuk orang. Jatuh standard dia. Dah lah dia memang musuh anak Adam, pergi merasuk anak Adam pula. Jatuh standard, habis kelas. Jadi kena faham betul-betul. Jadi bila ada orang masuk aku dirasuk iblis, akulah iblis, ketahuilah itu menipu. Tolong starlight dahi. Saya selalu dalam kelas saya kata starlight dahi lah bagi orang tu sedar balik. Mungkin jadi dia tak sedar, terikut-ikut cerita munafik. Filem munafik. Baik. Jadi adakah jumpa orang yang boleh tarik jin masuk botol? Adakah itu betul atau mengarut? Ada yang betul, ada yang mengarut. Itu saja saya boleh cerita. Tapi adakah kaedah tu kita boleh guna? Satu saya nak beritahu, masuk jin botol dan sebagainya, paling utama sekali yang perlu kita buat adalah benda nadir, benda yang pelik ni jangan buat depan sakit. Ini mana-mana guru tua selalu pesan. Maksudnya guru-guru tua selalu pesan, maksudnya benda-benda nadir, benda-benda pelik, benda-benda syaz, benda-benda pelik ni jangan tunjuk depan sakit. Sembunyikan. Sebab tu kita tengok guru-guru tu dulu mereka akan masuk bilik buat solat hajat. Sebelum buat rawatan. Apa-apa benda pelik mereka buat situ, bukan depan sakit. Depan sakit abnormal. Itu kaedah dia. Disiplin kita sebut. Okey, seterusnya. Okey, alhamdulillah tetap menyokong si Ustaz. Teruskan, walaupun ada menganggap Ustaz ni macam-macam tumahan dan gelaran. Itu biasalah. InsyaAllah saya tetap macam ni, dan saya tak kisahlah apa orang nak cakap saya. Ada orang kata saya Wahabi lah, ada orang kata saya ni etis lah, tak saya. Orang tak faham apa yang kita cakap, dia boleh kata macam-macam tuan-tuan. Sebab tu saya kata knowledge adalah penting. Dan saya beritahu siap-siap, saya tidak pernah menolak kerasukan jin. Saya tidak pernah menolak kerasukan jin. Kerana apa dia? Menolak kerasukan jin boleh jadi kufur. Boleh jadi kufur. Sebab apa? Jin itu ada. Jin itu ada, dan kerasukan jin itu ada. Dan bagi apa yang saya tolak?
ketaksupan. Yang bukan kerasukan jin pun dia kata kerasukan jin. Yang tu yang saya tolak. Supaya orang faham. Baik. Apa pandangan Ustaz tentang yang mengamal perubatan menggunakan khidmat jin? Baik. Dia ada dua keadaan kat sini. Dia guna khidmat jin dengan dia minta bantuan jin. Dia lain keadaan tu tadi. Jadi dua keadaan ni tadi kita kena faham kita ni khalifah. Bila kita ni khalifah, dan khalifah ni betul-betul khalifah lah. Jangan syok kita rasa kita ni perasaan kita ni khalifah. Kita ni betul-betul khalifah. Mereka yang memang duduk kedudukan ilmu dia, ada kedudukan ilmu dan sebagainya. Mereka ini bukan saja menggunakan khidmat jin. Bukan, dia boleh mengarahkan jin. Contoh guru-guru dulu. Guru-guru dulu boleh mengarahkan anak murid ni angkat tong air, angkat ni, basuh sidai baju dan sebagainya. Adakah benda itu syirik? Maka keadaan yang sama juga apabila ada suatu kesukaran berlaku, maka jin ni tadi dipanggil jin juga boleh jadi anak murid dia juga. Guru-guru pondok dulu memang ada yang begini tuan-tuan. Jadi ramai orang yang salah faham, dia kata guru pondok guna khadam. Tidak, bukan guna khadam yang kita faham tu. Mereka ni jin tu berkhidmat kepada mereka sebagai murid. Tapi faham bila dibawa ke moden ni tadi tuan-tuan, ada yang perasan dia tu adalah ilmu tinggi sampai dia boleh menjadikan jin tu sebagai berkhidmat kepada dia. Tak, kadang-kadang dia ditipu. Ini yang masalah. Sebab tu benda-benda yang bersifat hal-hal kerohanian macam jin dan sebagainya ni mesti ada ahli, mesti ada keahlian. Keahlian ni pula mesti ada orang yang tasahih akan ilmu dia dan sebagainya. Sebab tu paling simple sekali, kalau ada yang jin datang offer buat bantuan pada kita, tolak siap-siap, kerana kita tak tahu kedudukan tauhid kita pada Allah macam mana. Lebih baik kita tolak dan kita jangan ambil apa-apa spekulasi yang pelik-pelik ni tadi tuan-tuan, insya-Allah. Baik, saya rasa sampai sini saja perkongsian saya yang sedikit ni. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Lagi sekali saya ingatkan kepada warga Kelantan, esok hari Sabtu jam 11 jam pukul 9 pagi hingga 12.30 malam, 12.30 hari sesi 1. Lepas tu kita rehat, lepas tu sambung balik jam 2.30 petang sampai 5.30 petang di Nila Arab Micro Nilam Puri. Siapa yang cepat, dia dapat cepat lah. Siapa lewat lah. Jadi kita tak ada bagi giliran nombor sebagainya. Dan esok walk in, tak perlu ada appointment. Datang saja, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Ustaz, ada seorang wanita berusia 63 tahun punya tenaga luar biasa, emosi tidak tentu, soalan bipolar, apa saja ni yang pakai selalu rosak. Adakah ini tanda sihir atau gangguan jin? Saya tak boleh nak cakap apa-apa pasal yang ni. Dia kena datang, saya diagnose, saya periksa, baru kita boleh cakap. Dengan cerita macam ni saya susah sikit, takut tidak adil. Tidak adil. Mungkin jadi dia ada gangguan jin, saya kata tidak ada, tak adil untuk dia. Jadi boleh kata dia tiada gangguan jin, saya kata ada pula, tak adil juga. Jadi elok untuk hal-hal begini datang buat berdepan. Selalu macam tu. Orang mesej saya dengan soalan-soalan macam ni lebih kurang dalam WhatsApp ke, dalam Messenger ke, saya akan minta datang berdepan supaya lebih terang dan jelas semua benda. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan. Itu saja. Saya mohon maaf ada salah silap, dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan mendapat manfaat pada tuan-tuan dan menjadi saham di akhirat kelak, mudah-mudahan. Ya Abang Zulkifli, masih di Melaka, di Bukit Piatu, bukan di Teluk Mas. Teluk Mas dah 4 tahun dah tak ada. Sekarang di Bukit Piatu, insya-Allah boleh datang. Tapi di Melaka tu kena appointment lah, sebab saya jarang dekat Melaka. Insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.